Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan insya-Allah kita terus mantap, kita terus di dalam mengusahakan tentang kehidupan kita insya-Allah di dalam sedikit sebanyak usia Ramadan yang bakal berakhir ini. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah bertemu kita lagi pada 29 Ramadan 1442 Hijrah 11 Mei 2021. Ya Allah, cepatnya masa berlalu. Di dalam sesi bersama dengan saya Zairul Syafuddin, #Ramadan Last Call, #Ramadan Last Call, panggilan terakhir Ramadan. Alhamdulillah, dan hari ke-9 kita bersama-sama pada hari ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sampainya kita pada pagi 29 Ramadan ini, maka bulan yang penuh rahmah dan barakah dan penuh keampunan yang membentuk insan-insan yang bertakwa ini insya-Allah akan pergi meninggalkan kita. Yang mana segala kehebatan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala juga akan pergi bersama dengan tetamu yang dipanggil sebagai Ramadan ini. Bahawa keistimewaan bulan Ramadan ini di mana pintu syurga yang dibuka juga akan pergi meninggalkan kita. Di mana keistimewaan ditutup rapat pintu neraka sepanjang bulan Ramadan ini juga akan pergi. Di mana keistimewaan Lailatul Qadar yang mana ganjaran yang lebih daripada 1000 bulan itu juga akan pergi. Sahabat-sahabat, saudara-saudari sekalian. Dan saudara-saudari sekalian, apabila perginya Ramadan nanti, maka tiada lagi keberkatan Ramadan, keberkatan untuk memberi makan, untuk berbuka dan sewaktu dengannya. Maka akan pergi juga keistimewaan yang mana syaitan dan iblis itu diikat. Yang mana syaitan dan iblis itu akan berkeliaran untuk terus menggoda hati dan jiwa kita. Sahabat-sahabat, brothers sisters yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila perginya Ramadan ini, maka tiada lagi jaminan khusus tentang keampunan segala dosa yang dosa-dosa yang lalu kepada orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang menghidupkan kelebihan daripada orang yang menghidupkan malam hari dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Begitulah yang dikatakan sebagai kesedihan yang sahabat-sahabat lalui. Brothers and sisters, saudara-saudari, apabila maknanya bulan Ramadan ini bakal pergi, maka apa yang kita boleh teruskan dalam sisa-sisa Ramadan yang ada ini ialah untuk mendoa dan mengharap agar kita akan bertemu kembali dengan Ramadan yang seterusnya. InsyaAllah dengan doa, Ya Allah, sampaikanlah usia kami hingga ke Ramadan Karim yang bertahun-tahun yang mendatang. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan terus mendoakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami segala amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Yang selalu kita sebut, Allah knows best, Allah knows best, Allah knows best. Bahawa Engkau lah yang maha mendengar dan Engkau lah yang maha mengetahui, ya Allah. Engkau lah yang maha mendengar dan Engkau lah yang maha mengetahui, ya Allah. Jadi dengan itu cadangan dan juga harapan daripada saya selaku yang diamanahkan, insan kerdil yang diamanahkan untuk menjaga ataupun untuk mengemudi Islamic Relief Malaysia ini, dan daripada seluruh keluarga global kami Islamic Relief, ingin mencadangkan supaya dalam waktu-waktu kecederaan ataupun masa-masa tambahan yang ada, ya, mudah-mudahan kita dapat lagi berpuasa esok. Sekiranya nampak anak bulan, maka kita akan raya pada esok harilah. Tetapi kalau ikutkan daripada takwim daripada pihak berwajib, maka insya-Allah kita akan terus berpuasa sehingga ke esok hari. Maka dalam masa-masa yang ada ini, cadangan saya ialah untuk kita terus bersedekah, kita terus memperbanyakkan solat sunat kita, jangan give up, ya, jangan give up. Terus waktu ni lah kena pulun lagi, teruskan lagi. Terus banyakkan tilawah kita, zikrullah kita, doa kita, istighfar kita, dan apa saja amal-amal soleh yang rasanya kita boleh kutip untuk kita lakukan. Kerana banyak kali sudah saya ingatkan bahawa kita tidak tahu sama ada kita akan bertemu lagi, sama ada Ramadan akan datang, akan terus menjadi hak kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma
Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di pagi yang mulia ini seperti biasa kita charge diri kita. Insya-Allah kita mulakan diri kita dengan nokta positif, nokta terbaik. Maka setakat yang boleh saya peringatkan sebagai seorang petugas kemanusiaan bahawa sesiapa yang menyediakan makanan bagi orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tak kurang sedikit pun pahala orang itu. Itu antara rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa saya mengingatkan diri saya sendiri dan kepada kita semua bahawa setiap mukmin bagi mukmin yang lain itu adalah seperti bangunan. Okey, bangunan. Di mana bangunan yang satu itu memperkukuhkan bahagian yang lain. Sekarang ni dengan kesengsaraan, dengan cabaran yang dihadapi oleh umat Islam di pelbagai negara. Di mana kita? Adakah kita merasa okey, tak apalah, itu hal di Masjidil Aqsa, itu tak kena-mengena dengan kita di Malaysia. Macam tu ke? Sebenarnya Nabi SAW tidak mengajar kita sebegitu ya. Kita seharusnya kalau tidak pun kita pasti akan rasa terkesan dalam hati dan jiwa kita yang bersih ini bahawa kita kena ingat Masjidil Aqsa adalah masjid yang ketiga paling suci di di kalangan umat Islam, yang di mana Nabi SAW melakukan Isra' dan Mi'raj daripada Masjidil Aqsa itu sendiri, kan? Jadi apa pun paling minimum doa, dan kalau tidak pun sedekah, of course kalau boleh pergi ke sana. Tapi buat masa ini, sebagaimana yang saya telah sebut dalam keadaan-keadaan sebelum ini, Allah Ta'ala mentakdirkan bahawa orang-orang Palestin itu sendiri ditakdirkan dari orang yang sangat kuat, bahawa biarlah kami berada di sini untuk mempertahankan bumi Al-Aqsa dan juga tanah air mereka, ya, dan juga bumi para anbiya itu. Tetapi bagi kita, apakah peranan kita? Apakah yang telah kita buat? Di manakah kita ketika kanak-kanak ya dibedil, ketika orang yang sedang solat dijadikan juga ditembak dengan gas pemberih mata, dengan peluru getah, ya, dengan begitu biadab sekali dan sebagainya. Jadi di mana kita di dalam hal itu? Tidakkah kita merasakan kita juga gusar dan juga geram dan juga marah, ya? Seorang mukmin itu adalah cermin kepada mukmin yang lain, dan seorang mukmin itu adalah saudara kepada mukmin yang lain. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Imam Bukhari. Jadi di mana kita dalam hal ini? Adakah kita terus menjadi cerminan kepada sahabat-sahabat yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Maha mengetahui. Saudara-saudari sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, brothers and sisters yang sempat dengan saya sepanjang minggu-minggu terakhir, sepanjang 10 hari dan bulan Ramadan ini, saya ingin membawa satu kisah, kan, di mana saya tak ingat 2017 ataupun sekitar 2017 atau 2018, ketika kami mengadakan edaran pack bantuan Ramadan, memberikan bantuan Ramadan di daerah Angiang di selatan Vietnam untuk saudara-saudara kita di Vietnam. Ya, pada ketika itu kita memang kena pergi ke banyak lokasi lah, dan kebanyakan kampung mereka ini agak jauh-jauh dan tidak semua yang boleh kita lalui melalui jalan raya, ya. Jadi ada ketikanya saya naik motor, dan ada ketikanya naik sampan, ada ketikanya naik feri kecil dan yang sesuatu dengannya. Nah, dalam satu situasi ini, selepas kita melakukan satu edaran di salah sebuah lokasi yang telah ditetapkan, maka dalam perjalanan balik itu kami pun bergegas sebab kita nak kena kejar jadual feri yang ada. Feri itu sebab kita kena merentasi sungai, ya, sungai yang sangat dalam dan juga lebar. Dan of course feri dia bukanlah seperti feri di Pulau Pinang, ya, tapi feri dia hanyalah bot yang kecil, bolehlah memuat sekadar 20 orang, dan biasanya penduduk kampung menggunakan kaedah pengangkutan ini untuk membawa motor mereka untuk seberang ke sebelah sana untuk melakukan urusan-urusan kehidupan mereka, ya. Dan ketika kami sudah pun berjalan dan menjejakkan kaki, keadaan agak panas, ya, dalam bulan Ramadan, dan menjejakkan kaki ke atas bot itu, tiba-tiba berlari seorang yang umurnya di kalangan dalam lingkungan sekitar mungkin awal 40-an ataupun akhir 30-an. Jadi kemudian dia memperkenalkan diri dia, kami ni sepatutnya mengejar jadual lah, bot itu seharusnya nak bergerak pada waktu yang ditetapkan. Dan akhirnya saya terpaksa balik dengan rakan-rakan, kita kata tak apa, kita back off, kita berundur sekejap untuk memberikan peluang bagi penumpang lain mengikuti
perjalanan bot itu, kerana pemuda ini mula bercakap dalam bahasa Champa ataupun bahasa Vietnam, ya, yang kami tidak faham, tapi menangis, dan kemudian saya kata, kenapa ya, apa salah, apa kesilapan yang kami buat. Jadi beliau menangis teresak-esak, ya. Saya mendengar, kami terus mendengar, dan ada sahabat yang sempat videokan luahan dia itu. Dia mengatakan terima kasih kerana datang, terima kasih memberikan harapan kepada kami. Nampak mungkin bagi orang Malaysia pack ini sangat kecil, tapi bagi kami sangat besar. Sangat besar maknanya bukan hanya kepada makanan itu, tetapi kepada silaturahim yang telah ditunjukkan, sebab anda datang sangat jauh daripada tempat yang sangat selesa, datang mencari kami, dan dah lah tu tidak ada talian saudara mara, tidak ada kata pun bin Zainal Abidin ke ataupun yang sewaktu dengannya, kan. Tapi atas dasar ukhuwah, atas dasar kemanusiaan, atas dasar wa'tasimu bihablillahi jami'ah, atas dasar kita bersatu, atas dasar ukhuwah Islamiah itu, saudara-saudari dari Malaysia sanggup datang dan kemudian tak kenal dan tak minta apa-apa pun, sebaliknya memberikan bantuan lagi. Dan bukan sahaja saya melihat kepada bantuan itu, tetapi harapan, tetapi pengorbanan, tetapi juga Allah Ta'ala tunjukkan tentang kemanisan keimanan, kemanisan ukhuwah itu, yang sebenarnya tidak meletakkan apa-apa syarat-syarat duniawi. Sebaliknya memberi lagi kami bantuan untuk kami meneruskan usaha-usaha kami menjaga umat Islam di selatan Vietnam ini. So dekat 5 minit jugalah dia menangis cerita tu. So saya kata tak apalah, yang kami hanya harapkan ialah doa daripada saudara. Kalau kita tidak berjumpa lagi selepas daripada ini, sebab saya pun tidak tahu, saya katakan selepas ni kita ada rezeki untuk berjumpa ataupun tidak, doakan untuk kami insya-Allah supaya usaha-usaha ini dapat kita teruskan untuk membina jambatan saham akhirat itu, mengikat insya-Allah tali-tali hati-hati dan jiwa-jiwa kita. Saudara-saudari sekalian, hasil daripada sedikit pengalaman kerdil ini, satu prinsip yang saya pegang di dalam kehidupan diri, ya Allah, malu, tetapi dengan kekurangan-kekurangan yang ada ini, saya percaya kepada satu perkataan yang disebut never blame anyone in your life. Sebab itu kepada rakan-rakan di Islamic Relief Malaysia, saya antara salah satu daripada 30 tip yang saya letakkan ialah do not have the blaming culture. Jangan menanamkan budaya ataupun sikap untuk blame, untuk menyalahkan orang lain. Bagi saya, semuanya itu adalah perjalanan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa dalam perjalanan hidup ini, Ramadan datang dan pergi, datang dan pergi. Sama juga dalam kehidupan kita. Manusia datang dan pergi, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita tak pernah kenal pun sebelum ini. Maka bekalan sekurang-kurangnya peringatan tazkirah kepada diri saya ialah kita akan kata good people will give you happiness. Orang yang baik itu juga akan memberikan kita kebahagiaan. Bad people, orang yang negatif, akan memberikan kita experience. Ya, orang yang mungkin negatif ataupun mungkin kita tidak selesa akan memberikan kita, alhamdulillah, pengalaman. Kadang-kadang Allah Ta'ala menghantarkan orang-orang yang bersikap yang tertentu itu adalah untuk memberikan kita, oh macam ni, nak menguruskan. Kita ambil sebegitu. Kemudian worst people yang lebih teruk lagi, orang yang mungkin lebih teruk daripada yang bad lagi, yang kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Antas Sami'un Alim, kita sebut tadi, will give us lesson, akan memberikan kita ibrah. Oh, kalau macam ni cara dia. Oh, kalau begini, lain kali kalau kita jumpa lagi yang macam ni yang kita kena buat. So, begitu. Dan akhir sekali, the best people yang akan datang akan memberikan kita memories. Ya, orang yang terbaik yang akan datang dalam kehidupan kita ini, insya-Allah akan meninggalkan footstep ataupun memories ataupun kenang-kenangan yang mana apabila kita sudah tidak ada nanti, beliau ataupun mereka akan terus mendoakan tentang kita, dan begitulah sebaliknya. Jadi saudara-saudari, sahabat-sahabat sekalian, jom kita juga menjadi the best people kepada orang lain yang akan meninggalkan memories, yang akan meninggalkan saham akhirat, yang akan meninggalkan impact, yang akan meninggalkan kesan kepada diri dan jiwa mereka. InsyaAllah, baik, jom kita bersama-sama meneruskan memberikan sokongan kepada rezeki Ramadan
yakni pack makanan, ya. Walaupun kita kata ini dah nak habis Ramadan, so macam mana ya? Islamic Relief meneruskan kerja kita, maka pack Ramadan, pack makanan untuk berbuka dan sahur ini akan mereka terus simpan sikit-sikit dan gunakan untuk selepas Ramadan, insya-Allah, ya. Sebab orang yang susah yang kami ketemui ini, kemiskinan mereka tidak bermusim, sahabat-sahabat sekalian, ya. Mereka bukan miskin di bulan Ramadan sahaja, tapi kadang-kadang mereka miskin sepanjang tahun, ya, tanpa mengira bulan dan sebagainya. Jadi bijaksana, bijak sini, insya-Allah, jom kita jadikan Ramadan ini, ya, di saat-saat terakhir ini terus melipat gandakan amal kita dan jadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik daripada yang sebelumnya, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi dalam Ramadan last call pada esok hari pada waktu yang sama. Doakan kami, maafkan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah mata dan minda, lihatlah, pandang pada alam. Dengarkan bisikan suara, keluhan dan jerih rintihan. Ayo curahkan tenaga, luangkan sedikit masa, bersama merasakan perihnya. Hulur tanganmu sama meringankan, luhurkan hatiku penuh ketulusan. Fikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, semoga dunia ini disinar kebahagiaan. Kita hanya insan biasa yang lemah, neka juga alfa, sering diuji dunia yang penuh hayal pancaroba. Namun janganlah engkau sampai berputus asa, teguhkanlah merentas gelora. Hulur tanganmu sama meringankan, luhurkan hatiku